Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran solah pada kali ini, cikgu akan menyambung lagi tajuk pelajaran yang sebelumnya, iaitu mengenai dengan rukun-rukun sembahyang. Jadi pada tajuk yang lepas, cikgu sudah menerangkan rukun sembahyang yang pertama, iaitu niat. Jadi pada kali ini cikgu akan menerangkan rukun sembahyang yang kedua, iaitu berdiri betul. Apa yang dimaksudkan dalam berdiri betul ini dalam rukun sembahyang? Baik, sila lihat di sini. Berdiri betul ialah orang yang hendak sembahyang mampu berdiri betul ketika sembahyang fardu dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun dengan bersandar ke dinding. Jika sekiranya ia membongkok, sekira-kira tapak tangannya boleh menyentuh lututnya tanpa uzur, maka tidak sah sembahyangnya. Jadi maksudnya di sini, kalau kamu sembahyang, kamu mesti boleh berdiri dengan cara berdiri yang betul lah, bukannya membongkok. Kalau membongkok, tidak sah sembahyangnya. Kemudian yang kedua, jika ia tidak mampu berdiri betul atau bongkok belakang kerana sakit atau tua, wajib ia berdiri mengikut keupayaannya dan hendaklah ia tunduk lebih rendah ketika rukuk jika ia terdaya. Ini kalau orang yang memang sudah bongkok, contohnya orang tua-tua. Kalau orang tua-tua memang sudah bongkok, ia wajib mengikut keupayaannya saja. Kalau yang sudah bongkok atau macam tu, itulah dikira ia berdiri betul sudah tu. Kemudian kalau sudah ia bongkok macam tu, mesti ada bezanya dengan ia rokok. Ada bezanya. Kalau nya bongkok, asalnya berdiri betul, bongkok sedikit. Kalau sudah rokok, bongkokkan lagi sedikit supaya ada beza berdiri betul dengan rokok. Kemudian yang ketiga, jika ia tidak mampu berdiri betul, maka wajib ia bersembahyang duduk. Cara yang afdal ialah duduk iftirash. Duduk iftirash ini maksudnya macam duduk, kamu duduk tahiyat awal tu. Dan rukuknya memadailah dengan menundukkan kepalanya sehingga dahi bersetentang dengan tempat sujudnya. Dan i'tidal ialah dengan mengangkat kepala kembali dan melepaskan tangan. Maksudnya di sini, kalau indah mampu kamu berdiri betul untuk sembahyang itu, maka wajib kamu sembahyang duduk. Wajib sembahyang duduk. Faham? Ya, maksudnya kalau kamu indah mampu untuk berdiri betul, orang ada alasan untuk indah sembahyang itu, wajib juga sembahyang. Kalau indah mampu berdiri betul, duduk. Cara sembahyang duduk. Okey. Kemudian jika ia tidak mampu duduk, maka wajib ia bersembahyang berbaring. Cara yang afdal ialah dengan mengiring di atas rusuk kanan, iaitu menghadapkan muka dan dada ke arah kiblat. Jika ia tidak berupaya rukuk dan sujud, maka harus menggunakan isyarat kepala sahaja. Isyarat sujud hendaklah lebih rendah daripada isyarat rukuk. Okey, yang dimasukkan di sini, kalau indah mampu duduk, sembahyang duduk maksudnya maka wajib kamu sembahyang berbaring. Ya, ada dalam Islam ini, ia indahnya Islamannya. Yang orang ketani melakukan sembahyang itu ikut kemampuan ketani, bukannya dipaksa ketani melakukan itu. Mesti juga kalau nya berdiri betul, mesti juga berdiri betul, indah ikut kemampuan ketani. Kalau indah mampu berdiri, sembahyang duduk. Kalau indah mampu sembahyang duduk, sembahyang berbaring. Okey. Kemudian jika ia tidak berupaya menggunakan isyarat kepala, maka ia harus menggunakan isyarat kelopak mata. Jika ia tidak berupaya
maka harus ia dikerjakan dalam hati sahaja. Okey, cikgu ulang lagi sekali ya. Tadi cikgu sudah terangkan kalau sembahyang ini wajib berdiri betul. Tapi kalau berdiri betul inda dapat, hendaklah sembahyang duduk. Kalau inda mampu sembahyang duduk, hendaklah sembahyang berbaring. Kemudian kalau inda jo mampu sembahyang berbaring itu, gunakanlah sembahyang menggunakan isyarat kepala sahaja. Kemudian kalau inda juga berupaya menggunakan isyarat kepala, disebabkan contohnya mana tahu ia lumpuh dan sebagainya, maka gunakanlah sembahyang itu gunakan isyarat kelopak mata. Pakai mata lagi, bagi isyarat kelopak mata. Kalau jo inda dapat maka isyarat itu, maka harus ia dikerjakan dalam hati sahaja. Itu kira jalan yang terakhir sudah tu. Kalau kamu kan melakukan sembahyang, ini maksudnya di sini mestilah ada keuzuran bukannya kamu kan sembahyang cuma tu saja. Indah. Kita ni mesti ada sebab kenapa kita ni sembahyang duduk, kenapa kita ni sembahyang berbaring, kenapa kita ni sembahyang menggunakan isyarat, kenapa kita ni sembahyang hanya dalam hati sahaja. Mesti ada sebab. Bukannya sembahyang ikut suka hati kita ni, ikut apa yang dianjurkan dalam Islaman ni tadi. Kalau anda mampu berdiri, duduk. Anda mampu duduk, berbaring. Anda mampu berbaring, maksudnya kan sembahyang macam menyorang dalam berbaring itu, gunakan isyarat. Kalau juga pakai isyarat mata pun anda dapat, gunakan hati, dalam hati saja. Okey. Lihat di sini ya. Ini contoh sembahyang menggunakan isyarat mata. Kamu lihat di sana. Isyarat mata bagi berdiri. Cuma ni usul matanya dilihat. Ia melihat macam tu. Kemudian kalau isyarat mata bagi rokok, tundukkan mata tu. Lihat ke bawah. Bermakna kamu bagi isyarat kamu sedang rokok. Kemudian isyarat mata bagi i'tidal. Naikkan semula mata tu. Kemudian yang keempat, isyarat mata bagi sujud. Tundukkan lihat lagi ke bawah, menandakan kamu sedang sujud. Kemudian ini contoh isyarat mata bagi salam pertama. Jalingkan ke kanan salam yang pertama. Kemudian isyarat mata bagi salam kedua, jalingkan mata tu ke kiri. Itu contoh sembahyang menggunakan isyarat mata. Okey. Jika ia tidak mampu sembahyang berbaring, maka wajib ia bersembahyang menelentang, iaitu mengunjurkan kedua kaki ke arah kiblat dan kepala ditinggikan sedikit dengan menggunakan sesuatu seperti bantal supaya ia terangkat sedikit dan dapat menghadap ke arah kiblat. Rukuk dan sujud sama caranya dengan sembahyang secara mengiring. Okey, cuba lihat di sini ya. Ada contohnya. Macam mana sembahyang berbaring menelentang. Yang pertama, kamu lihat di sini ya. Berbaring menghadapkan muka dan dada ke arah kiblat. Ini cara orang sembahyang berbaring menelentang. Mula-mula macam mana, kemudian kakinya ni tu menuju arah kiblat. Kiblat ke sana tu yang melimpang macam mana ya. Kemudian yang angkat takbiratul ihram, macam mana keadaannya. Kemudian yang ketiga ia membaca suratul Fatihah dan membaca surah-surah lazim. Macam mana tangannya. Macam kamu angkat takbiratul tadi, macam mana baca Fatihah dan baca surah. Kemudian yang keempat, rukuk. Rukuk kepala yang ditundukkan sedikit sebagai isyarat rukuk. Ini kalau rukuk kamu tundukkan sedikit. Ini keadaan bentuk kepalanya. Kemudian lepas satu i'tidal, duduk tegak seperti kedudukan
asal. Maksudnya macam mana kamu melimpang tu tadi macam ni kan. Tadi kalau rukuk kamu tujukan ke bawah lagi, tundukkan ke bawah. I'tidal kamu naikkan semula macam biasa, kemudian kamu sujud, kepala ditundukkan sedikit lebih daripada rukuk. Mesti ada bezanya. Kalau rukuk macam mana keadaannya, kemudian sujud macam mana keadaannya, kepala tu Kemudian duduk antara dua sujud, macam mana keadaannya. Kemudian membaca tahiyat akhir ataupun membaca tahiyat awal, macam mana keadaannya, di mana perbuatannya. Dan yang kesembilan, memberi salam, berpaling ke kanan bagi salam pertama dan berpaling ke kiri bagi salam yang kedua. Jadi itu adalah antara macam mana cara melakukan sembahyang secara berbaring menelentang. Okey. Jadi apa yang cikgu terangkan ini adalah bagaimana perbuatan ketani sembahyang berdiri betul Seperti yang cikgu jelaskan tadi, hanya cikgu rumuskan saja. Sembahyang wajib dilakukan walau dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi dalam rukun sembahyang, ketani diwajibkan untuk sembahyang itu berdiri betul. Namun kalau ketani indah mampu berdiri betul, ketani boleh sembahyang duduk, melimpang, kemudian menggunakan isyarat, kemudian hati. Sepertinya cikgu tadi, sembahyang bukanlah ikut suka hati ketani untuk melakukan apa yang cikgu jelaskan tadi Namun orang sembahyang duduk berbaring, menggunakan isyarat dan hati itu tadi disebabkan keuzurannya. Ada sebab lain contohnya ia sakitnya orang yang menjadikan ia indah dapat melakukan berdiri betul itu tadi. Barulah ia melakukan sembahyang dengan yang cikgu jelaskan tadi duduk, kalau anda mampu duduk, berbaring. Kemudian kalau anda mampu berbaring, menggunakan isyarat. Kalau anda mampu menggunakan isyarat, dengan hati. Apapun nasihat cikgu, lakukanlah sembahyang kerana sembahyang itu adalah wajib dan ketani tidak ada alasan untuk tidak melakukan sembahyang, terutama sekali sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat. Okey. Sekiranya ada apa-apa yang kamu kurang jelas, mungkin perlukan penjelasan lebih lanjut lagi, boleh bertanya arah cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.